Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-34 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, Waalaikumsalam Puan Nuranisa Suanda. Hai, Waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, Puan B Hasnah. Okey, Alhamdulillah. Hai, Puan Maria. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, Alhamdulillah. Sebelum Solehah berbicara lebih panjang, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati serta merestui majlis ilmu kita, taman-taman syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, Waalaikumsalam Puan Engku Suzilawati. Hai, Puan Zurina Cik Mansur. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang support dan bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. So, tajuk Solehah hari ini adalah bagaimana kita nak mengawal hawa nafsu. Setahu kita manusia ni selalu terpedaya dan kalah dengan hawa nafsu kita. Lagi-lagi perempuan. Nafsu perempuan 9 tu sangat besar ke arah mana nak pakaian, mana nak makeup, mana nak makanan, mana nak keluarga kan. Nafsu seorang wanita ni memang tinggi dan pelbagai. Dia boleh berfikir nak semua benda tu dalam satu masa. Lagi-lagi kalau dia nak benda tu teramat sangat, dia dah tak fikir apa, dia mesti nak dapatkan juga kan. So bagaimana kita ni nak mengawal hawa nafsu supaya tidak berlaku pembaziran, supaya tidak berlaku orang kata terlampau tamak dan terlampau mengejar keduniaan sehingga ada benda yang kita keciciran, iaitu akhirat kita. Betul kan? Siapa setuju? Sebab Solehah sendiri pun macam tu. Yelah, mana nak purdahnya, mana nak handsok yang comelnya, tudungnya, bajunya, kasutnya, kalau boleh semua nak matching warna kan. Lagi-lagi kalau kita dah ada anak-anak, macam Solehah ada 2 perempuan dan 2 lelaki anak lelaki kan. So kalau boleh nak pergi mana-mana, nak pergi kenduri tu, sekarang ni bukan Solehah yang pilihkan baju. Dia orang sendiri tanya, Umi esok pakai baju apa? Kita orang nak sama warna dengan Umi. Anak pun dah faham, dia nak sedondon dengan Umi dia kan. Kalau Umi nak pakai biru, dia pun nak pakai biru. So macam mana kita nak mengawal hawa nafsu ni supaya tak berlaku pembaziran dan orang kata over sangat lah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi bersederhana. Islam tu sendiri kan ajar kita bersederhana. Okey, yang pertama, bagaimana kita nak melawan hawa nafsu? Macam tajuk Solehah hari ni general kan. Lagi kita nak kawal hawa nafsu tu bagaimana supaya kita ni tak terlampau rakus, tak terlampau tamak haloba, insya-Allah. Okey, yang pertama, selalu amalkan berjaga malam ataupun menjaga solat sunat kita. Selalu bangkit malam, jaga tahajud kita. Yelah, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang benda tu kita tak perlu tapi kita nak juga. Kenapa? Sebab hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni tak boleh nak dikawal. Sebab apa? Sebab
hubungan kita dengan Allah tu makin renggang, kita tak jaga solat kita, kita tak usaha dan tak jaga niat kita untuk usaha bangun tahajud. Bangun tahajud, bangun malam ni sebenarnya akan mendidik diri kita untuk sentiasa merasa hamba, sentiasa merasa bersederhana. Nak ada perasaan zuhud dan tawaduk dalam diri kita ni bukan mudah. Kita perlu latih dan train setiap hari untuk jaga solat malam kita. Yelah kadang-kadang kita macam solat nak balik kampung ni. Yelah balik kampung costing daripada Johor nak pergi Perak, mesti kena ada bajet 1,000 hingga 2,000. Yelah kita balik kampung bukan dengan tangan kosong. Kadang-kadang nak belikan buah tangan untuk mak ayah. Macam Soleha jenis, setiap kali balik kampung, mesti nak ajak mak ayah berjalan ke mana-mana sebab kita nak cipta kenangan tu. Tetapi bagaimana kita nak kawal hawa nafsu supaya tidak berlaku pembaziran? Melainkan kalau kita ni memang niat, ya Allah, aku nak bahagiakan ibu bapaku. Selagi mereka masih ada, aku nak gembirakan dia. Yelah sebab kita nak balik kampung ni bukan selalu kan. Macam Soleha, lagi-lagi sekarang ni, anak-anak dah sekolah kan. Balik kampung tu setahun boleh kira 3 hingga 4 kali je. Sebab lagi satu, jarak yang sangat jauh. Utara, selatan. Perak nak pergi Johor, Johor nak pergi Perak. Dan Alhamdulillah, mak pun dah pernah berjalan ke rumah kita. So, Alhamdulillah, Allah pun mudahkan kita boleh saving lagi kita punya perbelanjaan. InsyaAllah kita kawal sedaya upaya untuk kita bersederhana dalam setiap aspek, insyaAllah. Jangan ada tamak haloba, berlaku pembaziran. Selalu amalkan solat malam, insyaAllah. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak melawan hawa nafsu daripada terlampau nak makan berlebih-lebihan. Kita kena selalu mendampingi Al-Quran. Selalu amalkan baca Al-Quran. Yelah, bila kita banyak jaga masa kita dengan Al-Quran, sebenarnya bila kita jaga masa kita dengan Al-Quran, sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada apa kisah yang telah Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran. Kadang-kadang Allah berkisar tentang nikmat-nikmat syurga. Allah berkisar tentang bagaimana nak dapatkan rezeki barakah. Jangan membazir. Jangan tamak haloba. Semua ada. Semua intipati kehidupan kita semua ni lengkap dan komplit di dalam Al-Quran. Tanya sahaja apa masalah keduniaan yang engkau alami. Semuanya Allah bagi solusi di dalam Al-Quran. So, selalulah dampingi Al-Quran dan bacalah Al-Quran supaya hati kita tenang, kita dapat kawal hawa nafsu kita, supaya kita tak terlampau over sangat membazir, berlaku pelbagai perkara buruk kan. Kita tak nak. Kalau boleh, Islam tu ajar kita bersederhana. Islam tu ajar kita tu sentiasa kawal kita punya nafsu tu supaya tidak melampau-lampau, supaya tidak berlaku kemudaratan, keburukan. Ni lah kadang-kadang kan, macam anak kita terlampau makan banyak jajan, terlampau banyak makan manis, dia dia punya hyperactive dia lain macam kan. So kawal daripada pemakanan, daripada dia punya jajan, daripada dia punya kunyah-kunyah, kudap-kudap tu, kita kena kawal hawa nafsu. Jangan biarkan anak-anak makan banyak sangat fast food, junk food ke whatsoever yang boleh merosakkan dia punya dalaman dan otak dia. Yalah, anak-anak kita semua belajar kan. Belajar macam mana nak hafal Al-Quran, macam mana nak pandai solat. Semua tu ada berkait rapat dengan pemakanan. So kawal hawa nafsu supaya kita boleh menghasilkan anak yang sentiasa cerdik serta pintar, dunia dan akhirat seimbang. Okey, yang ketiga, bagaimana kita nak melawan hawa nafsu? Bergaul dengan orang soleh. Bila kita bergaul dengan orang soleh, ibaratnya seperti bila kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat bau wanginya. Tetapi andai kita berkawan dengan orang, bukan tak boleh kawan dengan orang pengutip sampah ke? Bukan. Maksud saya begini. Bila kita berkawan dengan orang yang jual besi ke, dia akan ada bau besi kan? Maksudnya situ akan terpalit sedikit lah. Serba sedikit. Segala apa yang ada dalam diri dia tu akan terpengaruh untuk diri kita. Sebab tu kita kena pilih kawan kita, kena pilih circle kita. Sebagai contoh, dalam circle tim FTR kan, Alhamdulillah, tim Soleha kami selalu diperingatkan untuk jaga aurat. So bila kawan-kawan selalu ingatkan, pakai handsock, pakai stokin, labuhkan tudung, jangan pakai ketat, jangan tabarush. So bila kita berkawan dengan circle yang betul, bila kita tengok perubahan mereka, kita akan auto ikut mereka. Slowly kita ubah.
oh cantiklah dia pakai tudung labuh, dah pakai handsok, tak nampak aurat, kita rasa seronok. Oh ini circle aku, sahabat syurga aku yang nak sama-sama ke syurga. Sebab tu kawan tu memainkan peranan penting. Kalau kita berkawan dengan orang yang seksi, tak tutup aurat, kita juga boleh terpengaruh dan nak jadi macam dia, suka dipuji-puji, suka orang puji kita cantik. Itu sebenarnya hawa nafsu. Berkawan dengan orang yang betul, circle yang betul. Kalau betul acuan dia, kalau kita berkawan dengan asatizah, ustaz, alim, ulama, so kita akan dapat mencontohi dan kita nak jadi, nak tiru basi akhlak dia. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Kepada semua yang baru masuk, syok bercakap kan, tak perasan orang bagi salam. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, yang seterusnya, selalu berta'awuz. Yelah, kadang-kadang syaitan dia mencucuk kita. Kita dah ada cincin satu, cincin nikah, cincin tunang kan. Tiba-tiba bila dah kahwin, anak seorang, kita nak tuntut cincin dengan suami kita. Abang, saya dah lahirkan anak abang seorang ni, boleh tak nak satu lagi cincin? Macam mana kita nak kawal hawa nafsu tu? Kita siap cakap, okey, bertambahnya seorang anak, saya nak satu barang kemas. Siap macam tu. So, kita kena sedar, suami kita tu mampu ke tidak untuk belikan kita emas. Jangan sampai kita ni membebankan dia. So, kita selalulah berta'awuz. Kadang-kadang kita ni dah ada rantai, dah ada gelang, dah ada anting-anting, dah ada cincin, dah ada. Tapi kita tak pernah puas. Kenapa? Hawa nafsu kita tu terlampau nak sangat, sebab kita tengok jiran sebelah dia punya gelang sampai ke siku. Kita rasa macam, kita rasa terkesan, tak bolehlah dia lebih daripada aku. So kita minta suami kita belikan emas. So janganlah macam tu. Kita kena tengok juga poket suami kita. Kadang-kadang suami ni struggle nak cari rezeki kan, dia struggle nak cari nafkah untuk seluruh family. Sebab kita hidup bukan 1 minggu, lepas tu gaji semua dah habis. And then kita sebenarnya hidup berbulan-bulan, dan kalau boleh nak saving. Saving untuk kecemasan, saving untuk pendidikan anak, saving untuk kalau perlu nanti nak tambah aset ke, nak beli rumah ke, nak pergi umrah ke, semua tu perlukan saving kan. So jangan kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami, lalu dia stres, dia siap buat kerja, dia siap buat tambah job lain, jual burger tengah malam semata-mata nak penuhi hajat isteri yang nak tambah emas tak cukup-cukup tu. So kawal hawa nafsu kita. Kawal hawa nafsu kita, banyakkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan memang suka kita membazir. Syaitan memang suka kita terlampau over-over sehingga tak fikir suami tu okey ke tidak, suami tu sakit ke tidak. Kadang-kadang kita ni meminta tanpa pedulikan perasaan orang, keadaan orang lain. Dia struggle, penat, lelah dari pagi sampai malam cari kerja. Kita hanya tahu nak habiskan dia punya duit je. Sedangkan banyak lagi keperluan lain yang perlu kita lihat. Okey, yang seterusnya, selalulah beristighfar. Beristighfar, berzikir. Yelah, kita ni hati kita mati, hati kita kosong, hati kita rasa tak pernah cukup. Sebab apa? Kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyakkan beristighfar, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat supaya kita dapat kawal hawa nafsu kita. Macam seorang ibu kan, kadang-kadang dia kata penat lah, saya penat masak, basuh baju, nak jaga anak-anak, saya letih lah. So dia dah hilang emosi diri dia tu, dah down sangat-sangat. Sehingga kan bila anak buat sepah sikit, sepatutnya tak marah macam tu. Tetapi kerana kepenatan dia dan dia hilang sabar, dia tak dapat kawal emosi, tak dapat kawal nafsu dia. Lalu anak jadi mangsa. Anak jadi mangsa dera. Anak jadi mangsa kekejaman ibu kerana ibu hilang sabar. Yelah, yes, memang penat jadi ibu. Sebab tu, kita dalam Islam ni ada banyak petua. Petua macam mana nak permudahkan urusan. Petua macam mana nak hilangkan kepenatan. Zikir Fatimah jangan lupa. Sebab tu kita perlu top up ilmu untuk menampung segala apa kesukaran hidup kita ni. Allah lebih permudahkan di setiap hari. Sebab tu kita kena top up ilmu, kena tahu ilmu macam mana nak anak-anak behave, macam mana nak lembutkan hati anak, anak dengar cakap kita. Semua tu perlukan ilmu. Perlukan ilmu, dan kita sentiasalah dengar majlis-majlis ilmu supaya kita dapat kawal diri kita, kawal emosi kita, kawal mindset kita. Jangan tahu nak marah je.
Marah tu adalah daripada syaitan. So kita kena kawal diri kita. Zikir Fatimah memang sangat membantu. Kalau anda yang dah amalkan bertahun-tahun, tak ada istilah penat. Ibu-ibu, memang kita kadang-kadang kalau fikirkan penat tu tak pernah habis pun. Esok rutin yang sama lagi. Kadang-kadang kita ni terlampau rasa nak selesa kan. Tak ada usaha nak majukan diri kita untuk pilih kebahagiaan, pilih ketenangan hidup kita. Kalau kita pilih nak masam, nak monyok je, monyoklah kita dapat satu hari. Cuba kalau kita enjoy every moment, bersyukur Allah bagi anak tu depan mata kita. Kita sendiri dapat jaga anak kita. Kita sendiri dapat didik anak kita. Perasaannya tu lain macam. Kita lebih bersyukur dan kita lebih merasakan nikmat. Bahawa Allah bagi aku jadi nikmat seorang ibu ni sangat-sangat penyabar. Sangat-sangat luar biasa pengorbanan seorang ibu. Sebab tu anak-anak dia lebih rapat dan kebanyakannya memang majoriti anak-anak rapat dengan ibu. Sebab ibulah yang sentiasa 24 jam dengan anak-anak berbanding dengan ayah yang banyak masanya dekat luar mencari rezeki. Okey, yang akhir sekali, bagaimana nak melawan hawa nafsu? Selalulah ingat mati dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau kita tak dapat kawal hawa nafsu kan, kita rasa seronok mendedahkan aurat, maka ingatlah azab pedih Allah. Allah telah berkata, wanita yang bertelanjang ataupun sengaja mendedahkan aurat kepada orang yang tak selayaknya, maka di nerakalah tempatnya. So bila kita rasa nak buat dosa je ataupun terbuat dosa, kita kena ingat mati. Andailah Allah cabut nyawa aku sekarang, apa aku nak persiapkan? Tak sempat bertaubat, tak sempat berubah, tak sempat berhijrah, tak sempat tutup aurat. Ingatlah azab pedih daripada Allah, ingatlah azab kubur, ingatlah mati. Mati tu bila-bila masa je. So, sentiasa muhasabah diri kita sebab mati tu adalah pasti. Dan kita kena ingat, azab Allah tu memang pasti, neraka tu wujud, syurga tu wujud. Kalau kita tahu betapa pedihnya azab neraka tu, kita tak akan berani-berani nak keluarkan satu helai rambut pun. Azabnya tersangatlah pedih. So ingat mati, ingat akhirat, ingat syurga neraka. InsyaAllah kita dapat kawal hawa nafsu kita. Kita akan dapat didik diri kita untuk daripada terus melakukan dosa. Kita sentiasa dikawal dan kita ingat, oh Allah lihat aku, Allah sentiasa memerhatikan aku. Ada malaikat di kiri dan kananku yang sentiasa mencatat amalku. Kenapa aku nak buat dosa? Kenapa aku nak buat jahat? Kenapa aku nak mengumpat orang? Kenapa aku nak fitnah orang? Seronok tengok orang jatuh, seronok tengok orang lingkup. Bahagia itu adalah perangai syaitan. Syaitan memang suka tengok manusia tu jatuh. Syaitan memang suka tengok manusia tu merana dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pelihara diri kita daripada segala kejahatan, kezaliman. Orang-orang sekeliling kita, makhluk-makhluk yang selalu nak ganggu kita, nak kacau kita. Umat Nabi Muhammad ni memang akan selalu dikacau. Dan fitnah akhir zaman tu memang banyak. So hati-hati, mantapkan diri kita dengan ilmu agama, ilmu akhirat, insya-Allah. Allah akan pelihara iman kita dan kita sentiasa dalam keredoan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Segala salah silap harap dimaafkan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada diri Solehah. Solehah minta maaf. InsyaAllah berjumpa lagi kita esok hari di waktu yang sama. InsyaAllah Solehah akan berkongsi dengan anda semua makanan rohani dan untuk roh dan jiwa kita supaya kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.